Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya, Ya Kadri Rahmat, dalam ruangan Jom Mojo merubah obes jadi obses. Macam yang saya janjikan, hari ini kita nak buka topik pasal keto diet. Saya tahu ramai yang dah tanya saya pasal keto diet ni. Jadi hari ini kan saya dah janji dalam video last saya nak buat pasal keto diet. Jadi hari ini kita nak cerita pasal keto diet. Ini diet yang saya cakap dululah. Bagi saya ini diet internet lah, paling moden lah, pasal saya memang tahu benda ni daripada internet, belajar pada internet, dan saya tengok dia agak moden lah, yang antara kaedah-kaedah yang terbaru sekarang ni. Dan sekarang ni dia merupakan kaedah yang agak popular lah sekarang ni. Memang banyak orang buat, ramai orang buat keto diet ni sebab dia punya peratus kejayaan dia tu sangat baik lah. Nampak dia punya pencapaian tu dari segi macam orang yang nak melawan diabetes, dia nak reversekan balik diabetic condition dia, jadi nak menurunkan berat badan. Jadi ini satu konsep yang sangat berjaya lah sebenarnya. Dia memang jadi popular lah sekarang ni. Cuma yelah, bukan semua orang lah boleh terima. Dia ringkas je sebenarnya, tapi agak rumit jugalah. Ringkas dah rumit. Ringkas tu pasal dia punya makan, konsep dia tu makan menggunakan lemak. Dia menggunakan piramid makanan dia, lemak tu yang paling tinggi. Dia banyak menggunakan lemak. 75% makanan dia lemak. Contoh 70% lemak, 25% protein, 5% karbohidrat. Ini mengikut keperluan badan lah yang ditukarkan. Konsep keto diet ni sebenarnya dia ditukar sumber badan kita ni. Sumber badan kita yang utama ialah gula. Kebiasaan kebanyakan kita makan gula, gunakan gula, glycogen. Yang saya cerita dululah, saya dah ceritakan macam mana glycogen dengan keton. Sekarang ni dia dalam keto diet ni, dia orang jadikan pembakaran lemak, maknanya sebagai sumber tenaga utama. Kalau sebelum ni kita gunakan glukogen maknanya daripada glukosa, karbohidrat semua diproses oleh badan kita menjadi glukosa. Dalam badan kita dijadikan sumber tenaga utama. Untuk semua badan-badan kita, tenaga yang kita gunakan kita bakar di dalam bentuk glukogen. Dia dah jadi glukogen, dia bakar glukogen ni sampai dia tak cukup tenaga, baru dia ke ketosis. Dia masuk ke ketosis bila dia akses ke kita punya keton. Ini lemak lah, lemak yang kita simpan. Lemak dalam simpanan, lemak kan sebagai simpanan dalam badan kita. Jadi lemak-lemak ni bila digunakan, itu dijadikan keton. Keton ni bila badan kita gunakan keton, itu ialah ketosis lah. Tapi untuk keto diet ni, dia memang ditukar, dikeluarkan karbohidrat ni semua. Tak ada dalam badan, dalam sistem tu. Cuma tinggal 5% je dalam diet dia. Jadi yang 70% ialah dari lemak. Dimakan lemak, dia ambil lemak dalam badan ni. Maknanya dia buat satu peralihan dalam badan tu. Dia beralih daripada makan, jadikan glukogen sebagai glukosa, sebagai sumber tenaga utama, dia beralih ke lemak, keton. Jadi peralihan tu ambil masa. Untuk jadi sepenuh masa keto ni, dia ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu, 14 hari, 2 minggu ke 3 minggu. Macam itulah, 14 ke 21 hari dia perlukan. Sebab yelah, bukan mudah kan, bukan kita terus boleh tukar macam tu je, tak boleh. Badan kita ni dia ambil masa, dia nak adapt, dia nak adaptasi lah daripada glukosa ke keton. Jadi masa tu diperlukan supaya badan kita akan terus, dia makin tak ada glukogen, dia terus ambil lemak sampai last kali dah tak ada lagi glukogen tu, dia terus ambil lemak aje terus. Jadi dia terus membakar lemak. Jadi kalau mengikut separuh, ada beberapa kajian mengatakan yang badan kita ni lebih selesa membakar lemak. Sebab lemak ni dikatakan sebagai satu sumber yang lebih baik, lebih bersih, lebih clean lah dikata. Tapi yalah, sebab dikatakan fungsi badan, organ kita ni macam otak semua lebih lancar bila digunakan keton, bila dia membakar menggunakan keton. Jadi itu yang dikatakan lagi satu penambah dia punya kebaikan lah menggunakan keto diet ni. Cuma yalah, sebenarnya macam biasalah, ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Tapi ini
bagi saya masa yang akan tentukan lah, mungkin pasal dia masih terlalu baru lah. Jadi kalau dalam bidang perubatan dia takkan satu benda yang baru tu dia tak boleh nak terus kata okey tak okey, dia ambil masa, dia perlukan kajian. Lepas buat setahun macam mana, lepas 2 tahun macam mana, lepas 10 tahun macam mana. Itu barulah dia boleh keluarkan satu jurnal perubatan tu pasal satu benda tu. Macam keto diet ni masih dia orang bereksperimentasi lagi lah. Tapi ramai orang dah berjaya gunakan keto diet ni untuk reverse kondisi diabetes, penyakit darah tinggi. Sekarang ni dia orang tengah buat kajian, mungkin kau orang keto ni boleh sampai bila dia buat puasa, dia gunakan keton, dia boleh reverse dia punya kanser pun. Jadi dia orang itu masih dikajian lagi lah. Tapi benda-benda ni dah berlaku sekarang lah. Cuma okey, kalau kita cerita macam mana saya buat keto, saya nak ceritalah dulu. Mula-mula kan saya ingat, bila saya internet tu, saya buat diet temikai. Diet temikai dekat 2 bulan makan diet temikai, tapi gula macam tak berapa nak turun kan. Itu yang saya beralih saya mula ke makan jambu tu. Itu masa tu saya memang tekad lah nak lawan diabetes saya, nak reverse condition diabetes saya. Masa tu saya dah banyak ikut Dr. Berg. Cuma saya masih teragak-agak sebenarnya pasal keto diet ni. Sebab tengok aturan dia ketat. Lepas tu saya fikir boleh tak boleh. Ini 2 tahun lepas lah, nak jadi 3 tahun lah. Saya masih okey ke tak okey. Saya tak jumpa, tak berapa ramai sangat orang yang saya tahu buat keto diet ni. Saya tanya orang semua tak tahu. Kawan-kawan saya semua tak pernah dengar. Atkins tu adalah, tapi bila saya cakap keto ni ramai orang tak tahu. Jadi saya pun betul ke? Lepas tu yelah, saya pun macam orang biasalah, ramai yang bila dengar kolesterol takut. Salah satu orang kata efek dia lah kolesterol boleh naik lah apalah. Masa tu kita pun duk fikir kolesterol ni tak elok. Ramai orang cakap kolesterol ni tak elok. Jadi kita pun ikut juga. Dengar orang cakap, orang kata kolesterol tak elok, kita pun ingat ikut tak elok. Lepas tu kita tengok orang banyak makan daging lah apalah. Saya kebetulan memang suka makan lemak, daging ni semua. Jadi orang cakap itu semua penyumbang pada kolesterol naik lah. Ini yang takut-takut juga nak buat keto ni. Tapi yang masa saya lawan diabetes saya tu, yang 3 bulan pertama tu saya makan, lepas saya buat diet temikai tu, saya cuba buat jambu tu. Dulu saya ada tunjuk gambar plate saya tu kan. Ada jambu batu. Saya sebenarnya nak ikut keto diet tu, tapi saya masih teragak-agak lagi. Jadi saya masa tu concentrate dekat fiber. Jadi saya nak cari fiber apa yang terbaik, sumber fiber yang saya nak makan bagi saya rasa kenyang lama, tahan. At the same time saya cuba buat macam keto diet juga. Saya nak ambil sikit karbo, saya nak ambilkan protein. Jadi saya gunakan mentega kacang. Saya buat mentega kacang sendiri kan. Lepas tu saya ambil butter, saya ambil jambu batu, kandungan fiber dia yang tinggi. Ada sikit karbo kat situ. Tapi saya ada ambil biskut 2 keping. Biskut 2 keping tu memang kecil lah. Karbo dia tak sampai 20 gram pun. Dengan satu cheese. Macam tu. Saya makan itu saja. Selama 3 bulan. Masa tu saya dah start buat sekali dengan omelette lah. Saya makan sekali sehari. Sebab kebetulan masa saya mulakan jambu batu tu bulan puasa. Jadi saya memang mulakan dengan itulah cara saya. Saya berbuka puasa dengan itu je. Yang dalam pinggan itulah yang nampak tu. Itulah dia. Itulah buka puasa saya selama sebulan. Saya teruskan selama 3 bulan. Selama 3 bulan sampai saya buat HbA1c saya. HbA1c yang dekat situ itulah saya dapat keputusan yang sangat memang buat saya teruja lah. Saya rasa macam seronok sangat lah. HbA saya 4.3. HbA1c saya 4.3. Doktor tengok pun terkejut. Ini apa buat? Jadi tapi dia kata bagus lah, teruskan lah. Teruskan. Apa yang buat ni bagus, teruskan. Kita akan tengok lagi 3 bulan. Betul lah. Jadi lepas pada bila dapat keputusan HbA1c tu, saya rasa yakin saya nak cuba buat keto diet. Cuma ialah keto diet ni saya pergi tengok list makanan dia tu. Kita kena tahulah dia pasal makanan berlemak. Jadi saya pun cubalah. Kita cubalah dengan style kita. Ni kalau kat baju ni jangan ikut lah. Ni nasi lemak apa semua ni memang tak keto approve lah. Kita makanan tanah airku. Tapi kita kena buat satu
penyesuaian lah, kita olah lah sikit apa yang kita boleh buat. Tapi saya tengok apa yang saya boleh buat masa tu. Saya nak cuba keto diet ni sebab saya rasa saya nampak macam, sebab saya suka makan lemak kebetulan. Jadi saya fikir masa tu saya masih banyak fokus pada diet lah masa tu. Saya memang tak ada buat senaman, tak ada apalah, sikit-sikit je lah. Senaman pun jalan-jalan kat dapur tu pusing je. Saya pusing island table kat dapur saya, itu je saya buat. Tak ada nak senaman lah, lebih pada waktu pergi kerja. Kerja banyak macam aktiviti fizikal, banyak berjalan sana sini. Itu je lah yang saya gunakan, saya take advantage pada itu je lah. Jadi saya fikir apa yang diet boleh bantu saya bakar lemak. Jadi memang saya baca keto diet ni memang betul. Pasal dia jadikan badan kita membakar lemak 24 jam. Itu konsep keto. Konsep keto diet ni dia dah ubah daripada makan, kan saya cakap daripada makan glukogen ke makan keton. Keton tu ialah lemak. Jadi sepanjang masa dia bakar lemak. Jadi lemak dalam badan ni akan boleh dibakar sepanjang masa dia membakar lemak. Itu yang bagusnya. Sebenarnya bila kita buat keto diet ni, kita ni sebenarnya dah jadi macam mesin pembakar lemak. Sebab sepanjang masa dia bakar lemak. Jadi tapi janganlah makan lemak banyak-banyak. Kalau makan lemak banyak-banyak, lemak yang makan dia dibakar. Kita nak dibakar lemak simpanan dalam badan kita ni. Dulu saya kan, masa saya buat tu saya dah 160, 157. Jadi banyaklah nak bakar lemak tu. Nak turunkan berat badan tu. Buat. Masa tu saya buat keto diet tu. Memang seronoklah. Saya mula ubah pemakanan saya. Masih makan sekali sehari. Cuma beza dia, saya makan ikan sardin. Saya dah cakap ikan sardin. Ikan sardin sebagai saya punya sumber lemak lah, nombor satu. Ikan sardin dengan daging tetel lah, lemak-lemak daging tu. Memang saya gunakan daging tetel tu. Saya gunakan daging tetel ni dengan tulang sumsum. Tulang sumsum. Ini satu belajar dekat internet juga pasal bone broth. Bone broth soup ni kita buat soup lah, kita buat bone broth ni. Bone broth ni dia tulang sumsum tu dia harus direbus selama 24 jam. Untuk dapatkan khasiat air tulang tu. Air tulang tu kita dapat sebab kita nak dapatkan khasiat dia. Yang paling tinggi dia ada collagen. Dia ada collagen. Dia ada collagen, dia sesuai untuk orang keto jugalah. Jadi itu yang paling penting lah. Saya nakkan khasiat collagen tu. Lepas tu collagen ni boleh bantulah kalau kita ada macam, yalah saya kan dah berapa lama, hampir 200 kilo berat saya. Badan ni kadang-kadang sana sakit sengal-sengal, lutut sakit apa semua. Jadi kajian tu saya baca-baca, kalau kita ada ambil collagen sumber daripada tulang sumsum ni bagus. Lagi satu untuk tegangkan sikit kulit. Collagen ni pun baik untuk tegangkan kulit. And saya gunakan air rebusan tu, air bone broth tu. Bone broth tu saya gunakan untuk buat jadikan sup. Sebab saya beli juga daging tetel. Saya beli daging tetel, saya rebus daging tetel untuk stok 1 minggu. Saya buat stok 1 minggu dengan saya punya bone broth tu. Jadi itu jadi makanan saya lah. Saya buat macam seminggu saya makan tu. Seminggu saya makan ikan sardin. Saya boleh, bila saya dah biasa macam makan diet tembikai dengan diet jambu tu, ajar saya jadi tak kisah sangat pasal makan. Saya boleh makan benda yang sama je sebab saya betul-betul fokus nak baikkan keadaan saya kan. Jadi saya betul-betul makan tak ada pilih lah. Saya cakap lah konsep saya tu, ubah gaya hidup, makan nak kenyang je. Rasa kenyang cukup. Saya tak perlu makan sedap sangat ke nak tukar-tukar setiap hari, tak ada. Sekali-sekala tu tukar jugalah, tapi memang hampir hari-hari saya makan macam tu lah. Seminggu saya makan bone broth, seminggu saya makan sardin, seminggu saya makan telur sikit. Telur tu banyak saya buat omelette tu, saya masukkan, saya beli breakfast punya apa tu, kita panggil beef bacon. Beef bacon tu slice tu, itu lemak tu sebenarnya, lemak daging tu. Jadi kita gunakan itu buat omelette. Buat omelette. Itu saya makan tu keju sikit. Jadi sayur banyak. Masa tu saya ikut nasihat Dr. Berg lah. Kita perlukan banyak potasium. Potasium ni penting. Potasium ni kita kena dapatkan potasium ni daripada sayuran. Jadi saya ambil banyak sayuran dengan lemak. Lemak saya daripada, saya tukar-tukar lah, daging dengan sardin. Itu memang sumber utama saya lah. Itu dua lah, ikan sardin lah, sebab saya tak berapa gemar salmon. Kalau salmon, suka salmon, boleh makan salmon baik.
Tapi saya suka sardin lah. Sardin memang lemak lah. Lemak. Tak kisahlah tin ke, basah ke. Yang baik. Tak ada masalah. Dia memang kadar kandungan badan sardin tu memang lemak dia tinggi. Memang bagus. Memang sesuai sangat untuk kita. And daripada situ, masa tu pun saya dah macam kurang sikit lah. Buah-buahan saya cuma makan jambu je lah. Saya terus makan jambu. Jambu sentiasa ada dalam peti ais dengan seleri. Sebab untuk in case saya nak snacking lah kadang-kadang. Biasalah jahat mulut ke apa ke. Kelaparan sikit ke ataupun terbuat aktiviti ke. Jadi ada standby benda-benda yang kalau boleh, masa tu kita dah buat kawalan. Sebab kita kena tahu keto diet ni macam saya cakap dulu. Strategi makan dulu. Keto diet ni salah satu konsep dia sebenarnya, dia turunkan, dia kawal makanan tu, makanan yang dia makan ni supaya insulin tu tak naik terlalu tinggi. Dia nak kawal insulin spike ni. Dia tak nak insulin naik terlalu tinggi supaya senang nak turunkan. Jadi bila kita pun buat, bila kita sekalikan pula dengan IF diet, dia jadi macam double the value lah, nilai tambah yang kuat. Dia maknanya kita dapat kebaikan 2 dalam 1. Kita dapat dua-dua sekali. Kita dapat insulin yang tak naik terlalu tinggi dan insulin yang dapat diturunkan dengan cepat. Itu yang kita nak. Itu yang berjaya buat konsep keto diet ni, sebenarnya sangat berjaya lah. Disekalikan pula dengan IF diet, IF lah, konsep IF lah, intermittent fasting. Puasa berkala kan. Jadi bila kita sekalikan dia, kita dapat manfaat yang sangat banyak. Lepas tu boleh rasa lah kalau untuk buat keto diet ni, sebenarnya perubahan tu dalam masa 2 minggu tu akan ambil masa 2 minggu. Dan kita akan dapat rasa perubahan. Ada orang kata dia akan kena keto flu lah. Sebenarnya keto flu ni ada jadi, ada tidak jadi. Sebab kadang-kadang dia ikut nutrisi dalam badan juga. Kandungan sodium kita mungkin berlaku, mungkin tak berlaku, mungkin perasan, mungkin tak perasan. Macam saya tak rasa sangat, tapi saya tahu saya dah ke ketosis. Sampai satu masa tu kita boleh rasa lah, memang lain lah. Kita boleh rasa badan kita rasa lain, kita boleh rasa minda kita pun rasa lain. Memang ada kebaikan lah kat situ, yang nampak lah perbezaan yang ketara lah kat situ. Jadi satu pasal keto diet ni, saya kena terus terang cakap lah, dia sebenarnya agak ketat jugalah. Jadi kita kena jagalah. Memang pantang larang dia banyak lah. Nombor 1 memang gula lah. Karbohidrat, gula dia tak ada langsung. Kalau boleh tak ada langsung. Walaupun dia kata karbohidrat tu 5%, cara dia ambil karbohidrat ni lebih pada macam yang saya makan sayur banyak tu, itulah dia. Kita nak dapatkan karbohidrat tu daripada situ. Mungkin dia ambil, dia orang tak minum susu. Kalau minum keto diet, dia tak boleh minum susu. Dia minum krim. Dia ambil krim, whipped cream, high cream tu, high fat cream tu. Itu dia ambil. Krim ni dia buat daripada lemak susu. Dia bukan dia buat daripada susu tu. Dia ambil daripada lemak. Dia ambil lemak yang kat susu tu je untuk dibuatkan krim tu. Jadi yang ini dia minum. Tapi kalau untuk macam susu biasa tu, dia tak minum. Susu biasa tu laktosa. Dia tak minum. Jadi kalau keto diet ni, saya terus terang cakap memang kena berhati-hatilah. Sebab bila kita dah masuk dalam ketosis, kita dah masuk dalam keto diet ni, kita kena jaga. Sebab bila kita termasuk gula secara tak sengaja pun, dia akan macam reverse balik. Dia akan terbalik balik ke glukogen. Dia akan membakar glukogen balik. Itu yang masalah dia tu. Jadi dia ambil masa lah. Tapi ada dalam beberapa pendapat kata yang kalau kita termakan sikit tu, mungkin dalam sehari 2 kita boleh balik ke ketosis tu lah. Balik ke full time keto ni, sepenuh masa balik lah. Tapi ada yang kata kena tunggu 2 minggu balik. Tapi saya rasa mungkin yang 2 hari tu, tengok berapa banyak kita, kalau macam kita sengaja nak makan karbohidrat tu, mungkin kita ambil 1 pinggan nasi, memang dah tahulah, memang macam banyak lah tu spike insulin apa semua. Jadi dia terus batal, dia terus jadi makan, nak cari gula balik dalam badan. Tapi kalau kita macam termakan sikit, 1 hari kita termakan sesuap satu kuih ke apa ke, tak sedar ke dalam air tu ada gula banyak ke, terminum ke, secara tak langsung mungkin dia sekejap dia spike tu, tapi dah tak ada, sekejap je. Jadi mungkin dalam 2 hari tu, dia orang kata 2 hari tu boleh balik ke keto tu balik, mungkin boleh berlaku. Jadi ini yang satu masalah dengan keto ni lah, dia agak ketat lah, bukan senang lah. Jadi kita kena betul-betul jaga. Kalau nak buat keto diet ni, saya cadang buat kajian sikit, cari senarai pemakanan dia, apa yang sesuai, cuba cari apa yang kita boleh buat. Kalau kita suka makan, okey, saya bagi satu taktik lah, apa yang saya buat dulu. Saya listkan apa saya suka makan.
Saya tengok apa yang boleh diketo kan. Itu cara dia. Daging tetel tu, daging ayam ni bolehlah sikit. Tapi kena jaga jugalah pasal ayam lebih pada protein. Kalau kita protein terlampau tinggi, kita dah jadi Atkins diet, kita bukan jadi keto. Keto dia mesti lemak. Lemak macam contoh, saya makan kadang-kadang itulah rasa mahal juga makanan dia tu kan. Jadi kita pun susah juga. Tapi salah satu taktik yang saya suka buat, lagi satu saya suka buat musaka. Musaka memang bagi saya terbaik lah. Saya selalu buat sebab buat benda tu simpan dalam peti ais. Simpan dalam peti, boleh buat banyak. Sekali buat sekali macam satu besar. Musaka ni sebenarnya dia macam lasagna lah. Cuma dia tak guna lasagna sheet tu. Lasagna sheet tu pasta kan, dia pada tepung. Ini dia guna terung. Terung sayur kan, tak ada masalah. Cuma saya buat sendiri versi saya betul-betul untuk keto punya. Saya langsung krim tu saya guna 100% pakai santan. Saya pakai santan kelapa untuk jadikan dia punya macam dia punya whipped cream tu lah, white sauce tu. Kan? Kita nak jadikan dia punya bechamel sauce tu macam dalam lasagna tu, kita buat pakai santan. Saya buat pakai santan je. Saya buat pakai santan, saya layerkan pakai terung, and saya punya bolognese tu memang special lah, memang taste saya lah 100%. Saya selalu buat musaka ni bila kalau saya jalan kat pasar raya, diorang selalu ada buat macam clearance tau untuk minced beef ni. Itu memang favourite saya lah. Kalau time tu terdampak tu, memang beli lah terus. Sebab apa? Tapi yalah, itu yang clearance tu memang kena masak hari tu jugalah. Dalam hari tu besok nak kena masak lah. Pasal dia nak clear kan, reduce to clear tu murah kadang-kadang. Kita nak bajet sikit lah kan, diet lah. Tapi boleh. Tapi saya suka bolognese tu, saya campur sikit. Saya ambil yang daging tu, saya ambil sikit dengan kambing sikit. Kita mixkan lah. Jadikan dia berlemak lah, banyak lemak kan. Dia pakai minced beef tu banyak lemak biasanya. Kita jadikan bolognese and kita layerkan dengan terung dan bechamel pakai santan tu. Itu je saya buat. Lepas tu saya simpan dalam peti. Sikit-sikit saya panaskan. Jadi nanti satu hari saya boleh kongsikan lah macam mana buat bechamel sauce ni. Macam mana buat musaka. Okey, jadi ini sajalah perkongsian saya pada kali ini. Kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh tanya dalam komen lah. Jadi nak buka sikit cerita pasal keto diet ni, nanti kita boleh sambung lagi lah. Ada banyak lagi kita boleh cerita pasal keto ni. Mungkin pasal menu-menu ni kita boleh bincangkan. Saya boleh bagi cadangan, idea juga lagi. Kalau siapa-siapa nak tanya pun boleh tanya soalan. Sampai sini sajalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jom. Bye.